Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Zain, nombor matrik P117200. InsyaAllah dalam video ini saya akan membentangkan status hadis dhaif dalam Musnad Ahmad. Baiklah, kita pergi kepada hadis utama kajian saya dalam Musnad Ahmad yang berbunyi Haddathana Al-Hakam bin Musa qala Abdullah bin Ahmad wa sami'tuhu ana min Al-Hakam bin Musa haddathana Muslim bin Khalid an Hisham bin Urwah an abihi an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin fara khairan minha falyati alladhi huwa khair wal yukaffir an yaminihi. Hadis yang bermaksud telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Musa, Abdullah bin Ahmad berkata, dan aku mendengarnya dari Al-Hakam bin Musa telah menceritakan kepada kami Muslim bin Khalid dari Hisham bin Urwah dari bapanya dari Abdullah bin Amru, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesiapa melakukan sumpah kemudian ia melihat ada yang lebih baik, maka hendaknya ia mengambil yang baik dan membayar kafarah dari sumpahnya. Hadis bernombor 6613. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad, pada kitab sahabat yang banyak meriwayatkan hadis pada bab Musnad Abdullah ibn Amru ibn Al-As, nombor hadis 6613, dan perawinya adalah Abdullah bin Amru, dan Syu'aib Al-Arnaud mendaifkan hadis ini. Kita pergi kepada jalur sanad hadis. Saya meletakkan dan saya mendapati ada 3 jalur yang berlainan, akan tetapi matanya mempunyai makna yang sama. Antaranya adalah Sunan An-Nasa'i, hadisnya bernombor 3721 dan dihukum hasan sahih. Seterusnya Musnad Ahmad juga bernombor 6674, hukum hadis isnad hasan, dan seterusnya Sahih Muslim bernombor 3114, hukum hadis adalah sahih. Kita pergi kepada senarai perawi hadis. Berikut saya nyatakan 19 nama perawi dalam semua jalur hadis yang saya kumpulkan serta statusnya dari kitab yang saya rujuk, iaitu Taqrib At-Tahzib karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi saya beri sedikit contoh, antaranya Abdullah ibn Amru bin Al-As bin Wa'il bin Hisham bin Hashim bin Sa'id. Beliau bergelar Abu Abdurrahman dan wafat pada tahun 65 Hijrah. Okay, seterusnya saya pergi kepada jadual perawi. Berikut adalah saya asingkan antara beza saya senaraikan senarai perawi dengan jadual perawi adalah saya mengasingkan mengikut hadis-hadis yang saya kumpulkan. Yang pertama adalah hadis yang saya letak adalah Sunan An-Nasa'i, di mana kita boleh lihat terdapat 6 perawi yang terlibat dalam sanad hadis ini. Seterusnya jalur yang kedua adalah Musnad Ahmad, iaitu adalah hadis yang menjadi fokus kajian saya. Terdapat 5 perawi yang terdapat dalam sanad ini. Jadi kita tengok yang seterusnya adalah jalur yang ketiga dalam Musnad Ahmad juga. Terdapat 5 juga perawi dalam sanad ini. Dan yang terakhir Sahih Muslim. Sahih Muslim terdapat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sanad perawi dalam sanad ini. Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada senarai semak status sanad dalam matan, iaitu checklist. Jadi setelah kajian yang saya buat dan saya teliti dalam rujukan-rujukan yang saya dapati, fokus hadis saya iaitu hadis dalam Musnad Ahmad yang bernombor 6613 ini. Saya meng-highlightkan kepada Muslim bin Khalid
di mana kita tengok pada bahagian perawi sanad, dalam bahagian dhabit, dia ada masalah kepada Muslim bin Khalid ni. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan Muslim bin Khalid ni saduq kathirul awham, iaitu banyak keraguan. Okey, itu sahaja. Kemudian kita pergi kepada Sajaratul Asanid. Maka dalam Sajaratul Asanid ini saya akan tunjukkan hadis yang saya kumpul mengikut jalur-jalur yang berbeza. Jadi dapat dilihat dalam Sajaratul Asanid ni ada 4 jalur yang berbeza. Yang pertama dalam Imam An-Nasa'i, kita dapat lihat tabaqat-tabaqat dan martabat yang saya highlightkan mengikut warna-warna yang telah ditetapkan. Okay, jadi ini yang kita dapat lihat lah. Seterusnya kita pergi kepada the important part, perbahasan hadis. Jadi fokus utama kajian ini yang telah dinyatakan adalah hadis yang bernombor 6613 dari Musnad Ahmad, di mana hadis ini dikatakan dhaif melalui kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Syu'aib Al-Arnaud. Okey, dalam hadis ini terdapat perawi yang dhaif, iaitu Muslim bin Khalid, kerana terdapat faktor yang mengatakan bahawa terdapat banyak keraguan pada perawi dari aspek kedhabitannya. Jadi kedhaifan hadis ini dapat ditutupi oleh riwayat-riwayat yang lain yang menjadi mutaba'ah serta syawahid pada hadis ini. Jadi antaranya yang kita dapat tengok tadi, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, iaitu perawinya adalah Abdullah bin Amru dan Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Jadi hadis dhaif berkenaan melakukan sumpah ini dinaik taraf status hadis daripada dhaif kepada hasan li ghairihi kerana didokong dengan riwayat yang lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawa Muslim bin Khalid merupakan perawi yang dhaif dan perkara ini telah disepakati oleh jumhur ulama. Antaranya adalah seperti Abu Daud, Ibnu Al-Madini, Imam An-Nasa'i, Abu Hatim dan juga Al-Zahabi. Selain itu, Imam Bukhari dan Abu Zur'ah juga menyatakan bahawa dan menyifatkan bahawa Muslim bin Khalid ini sebagai perawi yang munkarul hadis. Jadi berbalik kepada perkara yang kita bincang di atas, maka dengan adanya hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat yang mana telah mendokong dan menguatkan hadis dhaif ini tentang melakukan sumpah oleh Imam Ahmad, secara tidak langsung dinaik taraf sebagai hadis hasan li ghairihi. Secara kesimpulannya terdapat 19 orang perawi daripada 4 jalur sanad yang berbeza telah meriwayatkan hadis di atas. Jadi kita dapat lihat setiap jalur-jalur yang ditunjukkan oleh saya tadi tidak terlepas daripada perbahasan perawi di dalamnya yang ada mempunyai masalah yang sedikit, tetapi tidaklah sehingga mempengaruhi status itu sehingga dituduh berdosa ataupun matruk. Walau bagaimanapun, hadis ini telah mendapat perhatian ramai ulama hadis yang membahaskan hadis ini dari segi sanad seperti yang dinyatakan dalam perbahasan hadis tadi. Maka perkara ini kita dapat lihat bahawa berdasarkan definisi oleh Mahmud At-Tahan menunjukkan bahawa hadis dhaif ini dapat dinaik taraf menjadi hasan li ghairihi kerana 2 perkara. Yang pertama adalah jika hadis tersebut diriwayatkan melalui jalan lain ataupun 2 jalur ataupun lebih, asalkan jalan lain itu sama ataupun lebih kuat. Yang kedua, penyebab kedhaifannya adalah kerana buruknya hafalan perawi, terputus sanadnya atau jahalah dari perawinya dan bukan kerana fasik ataupun berdusta. Kesimpulannya, hadis 6613 dari Musnad Ahmad ini merupakan hadis hasan li ghairihi kerana sebab kedhaifannya, bukan kerana perawinya fasik ataupun dusta. Ini disokong oleh syawahid yang menjadikan hadis ini boleh diterima. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.